أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم رب يسر ولا تعسر، اللهم رب تمم بالخير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Okay, baik, kita mulakan perkongsian kita ini dengan bacaan Ummul Kitab, dan kita hadiahkan buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, tabi'in, para ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, seterusnya seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Juga kita tujukan bacaan ini buat semua frontliner, pemimpin kita yang berjuang untuk melawan virus COVID-19. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bertemu lagi pada malam ini. Semalam kita dah jumpa, hari ini kita jumpa lagi. Dan apa khabar semua? Sihat? Sihat Ustaz, Alhamdulillah. Saya seronok sebenarnya dapat dengar suara masing-masing kan. Lagi-lagi kalau misal kata dapat tengok muka pun syukur, Alhamdulillah, seronok sangat. Jadi kalau misal kata macam siapa yang ada kamera tu bukalah kamera, dapatlah Ustaz tengok muka-muka apa anak-anak murid Ustaz ni. Okey. Baik, insya-Allah pada malam ini kita nak cerita berkenaan dengan apa ni malam ni? Solat fardu Ustaz. Solat fardu. Okey. Sebelum ni kita berhenti, siapa tahu kita berhenti takat mana? Siapa ingat kita berhenti sebelum ni takat mana? Bagi Zuan ada no, ada apa? Ada buku depan dia, bagus. Sebelum ni kita berhenti dekat solat fardu juga, tapi kita berhenti dekat syarat sah solat fardu. Kita berhenti dekat syarat sah solat fardu. Yang mana syarat sah solat fardu ni kalau kita tengok, dia punya syarat dia sama juga dengan syarat sah solat orang sakit, solat dalam kenderaan, solat Jumaat, yalah, solat Jumaat, solat hari raya, sama, lebih kurang sama. Cuma mungkin ada tambahan tertentu. Okey. Baik, malam ni kita nak sambung berkenaan dengan solat fardu. Siapa yang ada buku nota padat UPKK boleh buka muka surat 51. Yang tak ada buku boleh rujuk pada slide yang Ustaz ada share dekat dalam grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp Ustaz ada sharekan apa nota padat UPKK. Okey, boleh tengok. Okey, kepada yang tak boleh buka, mungkin pakai peranti yang sama, boleh tengok pada slideshow yang Ustaz dah sediakan. Jadi ada tiga sumber, tiga benda yang sama, tiga benda tapi sumber yang sama, iaitu nota padat UPKK. Jadi kalau misalnya akan datang,
Kalau misal kata ada anak-anak murid ustaz ni nak tengok balik rakaman pada malam ni, boleh buka YouTube channel ustaz. Okey. Baik, kita teruskan. Okey, malam ni insya-Allah kita akan cuba habis sebelum pukul 10. Okey. Baik. Okey, baik. Kita tengok berkenaan dengan waktu solat dan bilangan rakaat. Okey, untuk waktu solat dan bilangan rakaat ni, Ustaz, kenapa slide ini kecil? slide kecil. Sebab ustaz buat untuk phone ustaz slide kecil. Sekejap ya. Sekejap ya ustaz. Tak boleh. Tadi melentang besar. Sekejap. Ustaz, Ya saya. besarkan. Boleh besarkan. Sekejap ya. Besarkan. Besar tak? Mantap. Okey. Okey, terima kasih. Okey. Ustaz macam guna phone tak? Ustaz guna komputer. Tapi ustaz sekarang ni depan ustaz ada 3 peranti. Ustaz ada 2 telefon, satu komputer. So ustaz besarkan. Ustaz lebarkan dia punya size screen. Sebab ada kawan-kawan kamu yang dekat rumah, malam ni dia tak boleh nak follow, sebab ada kelas tambahan lain. Jadi ustaz buat ustaz buat guna rakaman lah. Kita rakam, nanti kita upload dekat dalam dekat dalam YouTube. Okey, baik, kita teruskan. Okey. Okey, boleh nampak Okey, waktu solat dan bilangan rakaat. Untuk waktu solat dan bilangan rakaat ni, ini adalah link YouTube yang ustaz, sebenarnya benda ni kita dah belajar pun, daripada kita darjah 1, daripada kita tadika lagi berkenaan dengan berkenaan dengan solat ni. Tapi ini adalah sebagai ulangan. Jadi ustaz sharekan satu YouTube yang mana benda ni adalah ringkasan. Maksudnya benda ni sangat mudah untuk kita fahami berdasarkan apabila kita tengok pada visual ataupun gambar. Okey. Baik, ini YouTube ni boleh tengok alamat yang ustaz bagi tadilah. Dekat dalam slide tadi ada alamat dia. Pelajar-pelajar boleh tekan alamat tu, nanti boleh keluar video ni. Video yang sama kita belajar, so boleh ulang balik. Kalau tak, misalnya tak jumpa, boleh tengok dekat dalam YouTube channel ustaz. Macam tu. Okey. Baik. Kita tengok, kita play Ustaz, tak dengar jelas. Kuatkan volume, kuatkan volume. Tak dengar. Dah kuatkan. Dah kuatkan, tak dengar? Saya dengar. Kepada yang Saya dengar. okey. Cek dia punya ni. Cek balik dia punya dia punya volume. Kuatkan volume dia. Kalau misal kata mana yang buat gunakan telefon ataupun laptop, gunakan earphone lah. Sebaik-baiknya gunakan earphone. Sebab apa? Sebab bila kita gunakan earphone, kita akan lebih jelas lah. Kita punya kita punya pendengaran kita lah, untuk kita dengar. Okey. Baik. Saya teruskan Okey. Ini adalah fajar Siddiq. Kalau misalnya subuh, kita tak boleh bergantung pada jam sahaja. Tak boleh bergantung pada jam sahaja. Sebab apa? Sebab waktu solat ini dia ada berkaitan dengan matahari. Jadi kalau kita solat subuh 2 rakaat,
kita kena pastikan kalau misalnya macam sekarang ni mudahlah sebab kita ada Jabatan Mufti yang menentukan waktu solat. Tapi untuk nak tahu terbit Fajar Siddiq, inilah namanya. Terbit Fajar Siddiq ini dalam keadaan gelap, kalau kita berada di kat padang pasir ataupun kawasan lapang ataupun di tengah lautan, kita akan nampak Fajar Siddiq tadi. Kita akan nampak Fajar Siddiq. Fajar Siddiq ini bukan warna kemerahan. Tapi Fajar Siddiq ini adalah waktu di mana matahari baru baru nak memancarkan cahaya. Baru nak sampai cahayanya pada kita. So dia ada tak adalah putih macam ni sebenarnya. Dia lagi kurang sebenarnya. Dia dalam keadaan gelap tu sikit je nampak. Sayup je nampak. Istilahnya kita namakan sebagai ufuk. Ufuk ni hujung. Kalau kita tengok pada kawasan lapang yang hujung, kita akan nampak dia punya garisan tu. Dia ada nampak putih sikit je. Itu dah masuk subuh. Okey, kita tengok pula. Okey. Waktu ini akhir waktu subuh. Tadi mula waktu subuh. Okey, kita tengok. Okey, istilah terbit matahari macam mana? Yang bulat. Matahari yang bulat ni dia keluar sikit je. Sikit je keluar dah dikira akhir subuh. Maksudnya tamatlah waktu subuh. Okey. Okey. Yang ini adalah solat Zuhur. Solat Zuhur ni pula kita jangan pegang matahari tegak atas kepala pukul 12 tengah hari. Yang itu silap. Yang itu silap. Matahari tegak atas kepala, tegak atas kepala adalah seminit. Kalau misalnya kita tengok apa dekat dalam Jabatan Mufti Negeri Selangor, kaedah mereka menentukan waktu solat seminit sebelum daripada zuhur adalah tegaknya matahari. Maksudnya kalau zuhur pukul 1, 12.59 matahari tegak atas kepala. Sebab tegaknya matahari ni sekejap je. Kemudian nak masuk zuhur tu matahari tu turun. Contoh matahari tegak, matahari tu turun. Turun sikit je. Sikit je turun. Dah dikira zuhur. Kalau misalnya kita tengok dalam video ni, ada sebatang kayu, ada bayang-bayang sikit je. Sikit je bayang-bayang. Asalnya matahari tegak atas kayu ni. Bila gerak je matahari, maka bermulanya zuhur. Itu waktu zuhur. Sebab tu saya cakap tadi, ibadah solat ni kita bergantung kepada pergerakan matahari. Okey, baik. Waktu zuhur pula berakhir. Kalau tadi batang kayu ni bayangnya keluar sikit je. Yang ini kalau bayang dia sama panjang dengan bayang kayu ni, ataupun kalau kamu berdiri, kan? Kamu berdiri, tinggi kamu tu sama dengan tinggi bayang-bayang, maka berakhir waktu zuhur. Bila berakhir waktu zuhur, maka bermulanya waktu asar. Okey, kita tengok waktu asar. Okey, macam Ustaz cakap tadi, bayang-bayang bila sama panjang ni,
dia takkan lama. Dia bayang-bayang sama panjang dengan objek, lebih sikit je masuk asar dah. Dia sambung Zuhur sambung dekat asar. Okey. Kita tengok waktu asar. Okey. Kalau waktu asar terbenam matahari ni maksudnya apa? Kalau akhir waktu asar ni, bila waktu asar ni berakhirnya yang bulat matahari ni, hilang bulat matahari ni, ada cahaya merah. Yang itu akhirlah waktu asar. Bila berakhirnya waktu asar, maka bermulanya waktu maghrib. Okey. Macam tadi, ingat tak waktu asar tadi, yang bulat ni tak ada Yang bulat ni tak ada. Ni dalam video ni dia ada tunjuk warna yang bulat ni. Warna yang bulat ni sepatutnya kalau maghrib dia hilang. Yang ada warna merah je. Warna merah ataupun kuning, merah kekuningan ni. Dekat sebelah sini. Ini maghrib. Biasa kita tengok kalau misalnya waktu maghrib tu kita tengok. Oh, maghrib macam ni. Oren kekuningan ni, kuning keorenan ni, kemerahan ni. Dia punya waktu maghrib. Nak tahu habis maghrib, warna merah kuning ke merah kekuningan ke itu hilang langsung terus gelap, maka bermulanya waktu Isyak. Habis waktu maghrib maka masuk waktu Isyak. Macam ni. Gelap. Hilang cahaya merah. Ini solat Isyak. Okey. Okey. Jadi ini adalah kesimpulannya lah. Kesimpulannya. Ringkasan daripada solat subuh tadi sampai solat Isyak. Mulanya terbit fajar siddiq, berakhirnya apabila cahaya yang bulat matahari ni dia keluar. Yang ini nak tengok kat mana Ustaz? Dekat ufuk, dekat laut, dekat dataran yang luas. Habis macam kita ni, kita tak boleh nak tengok. Jadi kita tengok daripada Assalamualaikum warahmatullahi. Skrin tak nampak. Pin, boleh pin. Kena pin. Kena pin kan. Ustaz punya screen share. Saya punya screen sharing kena pin kan. Kalau tak nanti dia Dah pin. dah pin. Pin tapi tak nampak. Kena pin kan. Kalau tapi boleh tengok. Okey. Boleh Okey, kita teruskan So yang ni solat zuhur. Solat zuhur. Okey, ni solat zuhur. Solat zuhur dia mula matahari ni dia terbentuk sedikit je bayang-bayang. Asalnya matahari duduk betul-betul tepat atas kayu, tapi dia gelincir sikit je dah masuk zuhur. Bila dia sama panjang, maka dia berakhir. Lajak sikit dia dah jadi solat asar. Panjang lebih sikit dah jadi solat asar. Dan dia akan berakhir apabila adanya cahaya matahari dekat kaki langit. Hilang cahaya matahari kat kaki langit. Adanya cahaya matahari kat kaki langit. Yang bulat ni hilang, tapi ada cahaya matahari kat kaki langit warna kuning keemasan ni, dikira mula maghrib. Hilang je cahaya merah kat kaki langit ni, gelap je, maka dia jadi solat Isyak. Mulanya solat Isyak. Solat Isyak 4 rakaat ni dia bermula daripada gelap je
sampailah bermulanya cahaya fajar siddiq tadi, fajar sadiq tadi. Okey. Baik. Jadi boleh tengok video ni dekat dalam YouTube. Okey. Untuk akan datang. Okey, kalau misalnya tu nak buat rujukan. Okey, setakat tu ada soalan. Ya Ustaz. Okey, bagus. Okey. Tak ada. Kalau misalnya kata macam ada yang contoh tak nampak skrin ke macam mana ke, tak apa cakap. Okey. Sebab kita dalam pembelajaran sekarang ni kita online. Jadi mungkin ada teknikal yang perlu kita tahu, yang perlu kita faham, tak ada masalah. Okey, baik. So seterusnya kita akan tengok berkenaan dengan rukun solat. Rukun solat ada berapa? Rukun solat ada 13. bagus. Nasib baik. Rukun solat ada 13. So yang ni pun ada link YouTube yang ustaz dah cari. Ustaz sharekan. Dan ianya mudahlah untuk kita faham bila kita tengok sharing yang ni lah. Okey. Ini daripada Upin Ipin lah. Okey. So kalau macam saya dulu belajar dulu, kami kena menghafal, memang kena menghafal sungguh. Kan? Menghafal tu memang dia betul niat takbiratul ihram, membaca Fatihah, rukuk, yang tidak sujud, duduk antara sujud, duduk tahiyat, membaca tahiyat selawat kata Nabi, salam tamu tertib. Sampai macam tu. Sampai kena sebut laju-laju. Siapa tak sebut laju-laju tak lulus. Dululah masa ustaz belajar dulu. Tapi alhamdulillah hafal sampai sekarang. Tapi kalau misalnya macam nak hafal susah, boleh gunakan Upin Ipin ni. Okey. Upin Ipin ni pun ada juga, kalau misalnya buka dalam YouTube ada juga rujukan. Sama macam dalam buku, sama macam dalam video ni. Sebab apa? Ibadah kita sama. Solat sama. Orang Islam ibadahnya sama. Okey, jom kita tengok. Okey, baik. So asasnya ialah bila 13 rukun ni dia tak boleh diganti dengan sujud sahwi ke, tak boleh ganti. 13 rukun, satu tinggal, batal solat. Tinggalkan salah satu daripada ni, batal solatnya. Okey. Baik, jom kita teruskan. Okey. Baik, itu adalah berkenaan video berkenaan dengan rukun solat. Jadi rukun solat ni kita kena pegang betul-betul. Rukunnya ada 13. Apa pun solat kita buat. Kita buat solat fardu ke, solat Jumaat ke, solat hari raya ke, solat solat minta hujan ke, solat apa pun kita buat mesti ada 13 rukun. Kecuali ada satu solat. Nama solat ni solat jenazah. Solat jenazah dia tiada rukuk, tiada sujud. Dia tiada rukuk, tiada sujud. Kaifiatnya lain. Okey. Baik. Okey, baik. So kita dah habis dua, yang ketiga. Okey, baik. Kita teruskan. Yang seterusnya kita akan belajar berkenaan dengan bahagian rukun solat. Bahagian rukun solat dia terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Ni silap ni. Okey. Yang ni fi'li namanya. Okey, rukun fi'li.
Okey, 3 bahagian. Qalbi ni hati, qauli ni perkataan, fi'li ni adalah perbuatan. Jadi kalau misal kata kita belajar berkenaan dengan rukun solat ni, maka inilah bahagian-bahagian rukun solatnya yang perlu kita tahu. Okey. Okey. Baik. Okey, sebelum kita masuk kepada bahagian sunat, saya nak tunjukkan kat mana ustaz yang 13 rukun tu ustaz. Okey, kalau uh, buka buku nota padat UPKK, cuba buka muka surat 52. Buka muka surat 52. Pada muka surat 52, okey, dekat dalam ni dia ada bagi simbol. Nampak qalbi, hati, bentuk hati. Qauli, perkataan ataupun bacaan, sebut guna lidah. Kemudian fi'li, perbuatan ataupun perlakuan, dia simbol tangan. Okey. Kalau kita tengok ada 13 rukun ni, nombor 2 sahaja rukun qalbi, hati. Untuk perbuatan, kita tengok tangan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 rukun fi'li, perbuatan. Tapi lisan, iaitu perbuatan gunakan qauli, perkataan ataupun bacaan ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadilah ada 13 rukun. Ada kalanya dalam peperiksaan UPKK boleh jadi dia tanya, tuliskan rukun qalbi. Jadi bila rukun qalbi, maka tulis niat. Tapi kalau misalnya dia minta senaraikan 3 rukun fi'li. Fi'li apa? Perbuatan. Pilih 3 lah. Ataupun dia tanya, dia soal, berikan 3 rukun qauli. Qauli, perkataan. Macam tu. Okey, baik. Okey, kita teruskan kepada slide kita untuk bahagian-bahagian sunat di dalam solat. Okey. Baik. Bahagian sunat. Kita cuba habiskan sebelum pukul 10 Okey, baik. Bahagian sunat ada 2. Satu sunat ab'ad, satu lagi sunat hayat. Okey, sunat ab'ad dan juga sunat hayat. Baik. Sunat ab'ad. Okey, saya minta seorang volunteer untuk baca apa itu sunat ab'ad. Siapa nak volunteer? Saya Ustaz Nurhana. Okey Hana. Okey Hana, cuba baca pengertian sunat ab'ad ni yang warna merah ni. Sunat dituntut. Okey. Ditinggalkan, sunat digantikan sujud sahwi. Okey, terima kasih Hana. Nampak, sunat ab'ad adalah sangat dituntut. Sangat dituntut. Kalau tinggal, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, mesti ganti dengan sujud sahwi. Kalau tak ganti ustaz, solat batal ke? Solat tak batal, tapi tak sempurna. Sebagai contoh, kita masuk rumah, mesti kita nak ada wifi. Kita nak ada kipas, ada aircon, ada lampu. Bayangkan kalau misalnya rumah kita tu, kita masuk, ada dinding dan bumbung saja. Maka rasa tak cukup, tak komplit, tak sempurna rumah kita tu. Samalah juga dengan solat. Solat, bila kita tak buat sunat ab'ad ni, maka solat kita tak sempurna. Jadi, kalau kita tertinggal, maka kita kena sujud sahwi. Okey. Apa sunat-sunat tu? Yang pertama, duduk tahiyat awal. Yang kedua, bacaan tahiyat awal. Yang ketiga, doa kunut. Yang keempat, selawat ke atas Nabi dalam tahiyat awal. Apa selawat ke atas Nabi dalam tahiyat awal ni? Yang bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang itu kita tinggalkan, maka kita kena sujud sahwi. Kemudian selawat ke atas keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Dalam tahiyat akhir adanya sambungan
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad tu kita tinggalkan. Okey. Baik. Selawat ke atas Nabi dan keluarga Nabi dalam doa kunut. Kan doa kunut kita akhirnya nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Yang itu kita tinggalkan, maka kita kena buat sujud sahwi. Jadi kita tak boleh tinggal benda ni. Rugi. Walaupun sunat, tapi dia adalah sunat dituntut. Baik, yang seterusnya sunat hayat. Siapa boleh bantu untuk baca? Siapa ni? Muhammad Lutfi ni siapa? Saya. Aisyah Umairah. Aisyah Umairah. Okey, Aisyah Umairah, cuba. Untuk menyempurnakan, jika ditinggalkan tidak digantikan sujud sahwi. Okey, sunat hayat. Terima kasih. Bagus. Okey. Terima kasih Okey, sunat hayat yang untuk menyempurnakan, jika ditinggalkan tidak digantikan sujud sahwi. Umpamanya rumah tadilah. Umpamanya rumah tadi ada kipas, tapi kita selesa kalau ada aircon. Baru rasa best. Kita ada TV pakai aerial, tapi kalau pakai TM Unify ataupun Astro lagi best. Kita ada kereta, tapi kalau ada kereta Alphard lagi best. Maksudnya macam tu. Solat pun macam tu juga. Solat dah sempurna tak? Tapi lebih sempurna bila kita ada sunat hayat. Apa dia? Yang pertama doa iftitah. Yang mana? Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira. Sampai sampai kita sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Okey, itu yang kedua, membaca ta'awudz. Membaca ta'awudz ni apa? Sebelum kita membaca al-Fatihah, kita membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kalau kita sembahyang kita jadi imam, kita baca perlahan dulu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Tu kaedah dia membaca ta'awudz. Okey. Baik, yang ketiga membaca surah. Rakaat pertama, rakaat kedua sunat membaca surah. Rakaat ketiga ataupun keempat bagi solat Zuhur, Asar dan Isyak tidak disunatkan pada rakaat ketiga atau keempat untuk membaca surah. Tapi rakaat pertama dengan kedua ni disunatkan. Tapi kalau tak baca, rugi tak baca. Kan? Nak cepat punya pasal kelas online. Dah nak mula ni kelas online ni. Ustaz Rahmat dah tunggu dah ni, kata pukul 9. Kita pun solat tak baca surah. Rugilah, rugi. Rugi ni apa? Sunat ni apa? Buat dapat pahala, tak buat rugi. Baik. Yang keempat, mengangkat tangan bagi takbir intiqalat, iaitu takbir perpindahan rukun. Takbir perpindahan rukun maksudnya bila kita rukuk, Allahu Akbar, rukuk, angkat tangan. Sami'allahu liman hamidah, angkat tangan. Tu sunat. Tapi bila kita sujud, duduk antara sujud balik, tak perlu angkat tangan. Tapi daripada sujud kedua tu, kita nak bangun tu, angkat tangan. Sunat. Buat dapat pahala, tak buat rugi. Yang kelima, membaca amin selepas al-Fatihah walaupun solat berseorangan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baca amin tu. Sunat. Yang seterusnya membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Waktu rukuk, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baca tu sunat. Baca 3 kali lagi sunat. Nampak? Dalam sunat ada sunat pula. Okey. Yang seterusnya adalah duduk iftirash. Ia ini duduk macam duduk tahiyat awal. Okey.
Kemudian salam kedua. Kita bagi salam kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Solat sah dah. Salam yang pertama. Kan bagi paling ke kanan tu sah dah. Tapi kita tak paling ke kiri, rugi. Tu sunat hayat. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu salam ke kiri. Ini sunat bagi salam kedua. Okey. Baik. Yang seterusnya. Kita tengok macam mana cara sujud sahwi. Ustaz lebih suka tengok tunjukkan dalam YouTube. Sebab apa? Bila dalam YouTube ni kita boleh rujuk, kita boleh tengok kita ada pakar-pakar yang orang-orang yang hebat-hebat dah buat cara untuk buat sujud sahwi, cara untuk tunjukkan rukun. Jadi boleh tambahkan pahala bagi orang-orang yang ajarkan cara ni. Okey. Baik. Saya besarkan skrin dekat telefon supaya kawan-kawan dekat YouTube boleh tengok. Okey. Baik, jom kita dengarkan cara bacaan cara sujud sahwi dan bacaannya. Okey, baik. Itulah dia sujud sahwi. Okey. Jadi ada berapa sujud sahwi? Ada berapa kali kita kena sujud sahwi kalau kita terlupa ataupun rasa syak? Ada berapa kali? Dua kali. Jadi ada setengah ulama kata bacalah tiga kali. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Okey. Baik. Yang seterusnya. Okey. Perkara-perkara makruh. Okey, minta tolong siapa boleh bantu ustaz untuk baca? Saya minta lelaki, ada lelaki. Siapa lelaki boleh bantu? Ahmad Nur Hakim. Buka kamera. Ahmad Nur Hakim. Okey. Baik. Ustaz minta tolong untuk bacakan perkara-perkara makruh. Makruh ni apa? Kita tak dapat dosa, tapi Allah Taala tak suka. Allah Taala tak suka. Jadi kita tak, kalau boleh kita elakkan daripada buat. Okey. Ahmad Nur Hakim cuba baca. Mengangkat muka ke langit. Angkat muka ke langit gini. Solat angkat muka ini. Ataupun kita tak pandang tempat sujud, kita pandang kiri kanan tempat lain. Yang ni makruh. Makruh. Batal ke solat Ustaz? Tak batal, tapi Allah Taala tak suka. Okey, seterusnya Hakim. Menahan lapar atau makanan telah terhidang. Mak dah sediakan makanan, tapi kita solat dulu. Kalau waktunya dah singkat, kena solat dulu. Contoh misal kata maghrib,
Insyak masuk 8.40 contoh, ataupun 8.35 insyak masuk. Kita mak hidang makanan tu pukul 7.30 azan maghrib. So kita lebih baik makan dulu. Tapi kalau misal kata 8 suku ataupun pukul 8 mak hidang makan, kan, 8.30 dah nak isyak, 8.35 dah nak isyak. Ya, ya. Kasih pengetahuan mas. Sila, sila, sila. 8.30, 8.35 dah nak isyak. Mak hidang makan 8.10. Kita nak makan dulu, takut terluput waktu solat maghrib. Maka solat maghrib dulu. Tu kena faham kaedahnya. Okey, yang seterusnya Kim. Menahan diri daripada kentut, membuang air kecil atau besar. Ni. Dia nak terkentut tengah solat tu, nak terkentut, tahan. Yang ini makro. Makro, makro nak terkencing. Oh, dia kepit je. Oh, nak terkencing. Makro, makro. Makro. Jadi, habis macam ni ustaz? Kentut je ke? Contoh nak terkentut kan. Habis macam ni ustaz kalau tahan solat, waktu solat tahan kentut? Kan? Kentut je ke? Kentut. Kalau kamu kentutkan kesian orang belakang kiri kanan, terpaksa menghidu sama-sama. Jadi janganlah kamu kentutkan kawan kamu tu. Kan? Batalkan solat, lepas tu pergilah tandas kentut. Lepas tu kamu wuduklah balik. Baik, terima kasih Hakim. Okey, baik, seterusnya kita lihat pada perkara yang membatalkan solat. Siapa boleh bantu? Laki atau perempuan? Tak kisah mana-mana. Saya tanya. Okey, saya bagi Wardina Sanya. Okey, Wardina Sanya, buka kamera. Okey, tolong bacakan perkara membatalkan solat. Yang pertama, Membuka aurat, okey, yang kedua. bercakap atau ketawa. Ini tengah solat, tiba-tiba kawan yang depan dia punya kain terselit celah punggung. Yang belakang gelak, batal solat. Batal solat. Yang ketiga, Murtad, keluar daripada Islam, batal solat. Yang keempat, mengubah niat ketika solat. ubah niat ketika solat. Contoh sepatutnya waktu tu kita solat nak solat maghrib, tapi disebabkan kita nak buat solat sunat dulu kita ubah niat. Itu tak boleh. Okey. Seterusnya, Berhadas kecil dan besar. berhadas kecil ataupun besar, maksudnya sama ada kita ni terkencing. Nak tadi tahan kencing kan? Terkencing sikit. Batal solat. Ataupun waktu tu dalam keadaan kita haid, ataupun kita ada keuzuran lain, hadas besar, kita tak mandi lagi, tak bersih lagi, kita pergi solat. Solat batal. Okey, yang seterusnya, Makan atau minum. makan atau minum, memang tak adalah anak murid ustaz buat ambil pinggan letak depan makan. Tak ada waktu solat. Tapi kita baru lepas makan, sebab tadi mak dah hidang dulu, kita buka puasa. Tengah solat tiba-tiba ada sisa makanan dekat dalam mulut. Tengah solat ni. Jadi kita buat apa? Kita pun telan. Sisa makanan tu kalau dalam mulut je tak ada masalah. Kan? Kita tahan, kita ataupun kita tolak letak kat bibir dulu ke kan. Tak apa, ini kita tadi makan sate kan, terselit, sekali waktu solat dia terkeluar pula. Kita pun telan. Atau tertelan. Batal lah solat. Sedap pula dia. Batal solat. Okey. Yang seterusnya, Hilang akal. hilang akal. Maksudnya tengah-tengah solat tiba-tiba dia gila ataupun dia pengsan. Yang ini batal solat. Seterusnya, Berpaling dada dari arah kiblat. kita tengah solat, kita tengah solat, tiba-tiba kita nampak, kita solat tu ada TV kat sana. Jadi kita ni sambil solat kita tengok TV.
Dada kita ni terpaling daripada kiblat. Batal solat kita. Okey. Baik, seterusnya. Najis pada badan, pakaian dan tempat. Najis pada badan, pakaian dan tempat. Tengah kita solat, datang kita punya kucing, oyen tu, oyen datang kan. Dia ngangkang sikit, dia kencing kat sejadah kita. Jadi kita pun beralih ke tepi. Tak ada masalah. Ini dikencingkan dekat kain telekung kita. Batal solat. Okey. Baik, seterusnya. Menambah atau mengurangkan rukun solat. Menambah atau mengurangkan rukun solat. Rukun solat ada 13. Kan? Ustaz, hari ni nak diskaun Ustaz. Buat 10 je jadi ya. Buat 10 je. Tak boleh. Ataupun kita tambah, Ustaz, rukuk ni satu je. Saya buat 2. Rukuk, intidal, rukuk lagi. Saja buat tambah-tambah, mana tahu dapat pahala lebih, tak boleh. Sujud biasa orang buat 2 Ustaz. Saya buat 10. Tak boleh. Kita tambah-tambah tak boleh, kurangkan pun tak boleh. Okey, seterusnya. Menggerakkan anggota lebih dari 3 kali. Gerak anggota. Ni contoh. Gatal ni. Gatal kat sini. Tengah solat, gatal. Kita pun garu. Guna jari. Ni tak ada masalah. Yang ini tak boleh. 1, 2, kan? Angkat ni dah 1. 2, 3. Batal solat. Kalau angkat, setengah ulama kata jari tak ada masalah. Tapi elakkan. Okey, terima kasih Wardina. Okey, baik. Seterusnya, okey. Okey, hikmah solat. Lagi 3 minit nak pukul 10. Okey, siapa boleh bantu untuk baca? Saya Ismail. Siapa? Ismail. Okey, saya nak Mike Faris, ada Mike Faris? Mana Mike Faris? Okey, buka kamera. Okey, Mike Faris, cuba bacakan hikmah solat fardu. Yang pertama, jiwa tenang dan tenteram. Cuba baca lagi sekali. Tenteram. Okey, baik, terima kasih. Okey. Ini hikmah solat. Okey. Okey, baik. So, jiwa tenang dan tenteram. Itu yang pertama. Nanti Mike Faris kejap lagi baca lagi Okey, yang pertama jiwa tenang dan tenteram. Jadi, siapa yang kejap ya. Okey. Baik. Jiwa tenang dan tenteram. Siapa yang solat, maka jiwanya tenang. Sebab dia ni bila solat, Allah sayang. Bila Allah sayang, hati kita akan tenang. Okey, yang kedua,